Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tandaikan analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni kita tengok untuk di chart Bitcoin tak ada sebarang berlaku perubahan yang drastik untuk semalam. Cumanya semalam mula ada berlaku sikit drop, semua dalam red candle. So hari ni adalah sikit-sikit yang berlaku kenaikan ataupun sikit bounce, tak banyak 1 ke 2% saja. So secara keseluruhan kita masih lagi menunggu untuk correction untuk di Bitcoin. So apapun hari ni adalah 31 hari terakhir untuk tahun 2023. So kita akan masuk tahun 2024 yang mana tahun 2024 adalah tahun another membeli tahunnya. So ikutkan tahun 23 ni adalah tahun paling the best untuk buy, untuk aku kata collect asset banyak boleh. Dan tahun 24 lah macam cakap kan, Zul hanya tunggu correction. So insyaAllah 2024 Zul akan buat another big investment untuk last position sebelum Zuhur dan tak buy dah, iaitu tahun 24 ni Zul tunggu big correction untuk Bitcoin, iaitu yang mana Zul expectation kan daripada 50k kita boleh drop dalam 32-38k sebelum kita bounce untuk buat high baru untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke chart ataupun kita pergi ke coin market cap dulu. So ini adalah coin market cap. So currently kita tengok total market cap secara keseluruhan. Kita tengok total market drop sebanyak 2.40% dan volume tinggi juga 71 bilion, iaitu 8.16%. So BTC ikutkan kat coin market cap ni increase rate daripada 49 kepada 50%. So menyebabkan kita BTC currently kalau di chart dominant, BTC sedang melakukan sikit drop. So drop itu adalah dia beli ruang untuk altcoin melakukan peningkatan. So apapun harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 42.2. Secara 24 hours kita still lagi increase 0.42%. So meaning aku kata chart candle semalam tu tak berlaku sebarang movement yang drastik lah, hanya setempat saja. Kemudian lain-lain altcoin juga react dengan sama sebab Bitcoin pun tak berlaku pergerakan sangat. So altcoin pun ada 2-3 altcoin je yang top 100 ni yang tu nampak naik, iaitu tu nampak tadi adalah Toncoin, kemudian ICP 31% untuk semalam. Kemudian Bitcoin Cash, yang lain-lain semua sikit-sikit lah. Engine 5%, Filecoin 4%, yang mostly QNT 11. So adalah 2-3 coin yang berlaku kenaikan. So let's go, kita pergi ke chart kita untuk di Bitcoin. So di Bitcoin aku kata chart semalam, tengok ini adalah chart daily semalam, tak ada sebarang movement sangat, hanya tabir kawasan ni. So apapun kita secara technical kita masih lagi above 41, iaitu sebelum ni kita ada monitor major resistance iaitu plus minus 29, dan sebelum ni aku kata major resistance dalam plus minus dalam 42 ataupun 41 ni. So kita dah masih lagi above. So ini kalau dropping bawah ni, kita jangkakan RSI akan drop below bawah 50. So bila drop below bawah 50, mungkin kita akan dapat small correction untuk hit kawasan ni sebelum kita ada bounce dan sebelum kita ada big correction untuk tahun 2024. So ini adalah yang tu expectation kan untuk berlaku untuk next position all in zone. So tu akan cari ini adalah net position all in zone, dan all in zone adalah mostly zona all in untuk di dalam top 10 zone. Top 10 zone adalah apa? Iaitu Ethereum. Ethereum tu dah all in, tak masalah. Cardano pun dah all in, mungkin tu akan dapat sikit lagi, tapi mostly dah aku kata start daripada Cardano, Matic, Phantom, aku kata Chainlink, Uniswap, Avax, Polkadot. Itu adalah kata coin-coin top 10 tu untuk tahun 2024 yang mana tu akan fokus buy coin ni. Kemudian altcoin yang lain kecil-kecil kalau ada good position tu akan invest juga. Itu untuk di Bitcoin dan juga altcoin. So hari ni adalah hari terakhir 31. Hari ni kita akan dapat satu candle close dan besok kita akan dapat candle baru, close candle baru, iaitu tahun 2024. So, itu untuk di Bitcoin apa yang Zul expect. Kita dah apapun secara keseluruhan tahun 2023 kita dah buat pergerakan yang positif daripada 15.5 ke kawasan 43. So secara tahunan kita dah berlaku kenaikan iaitu sebanyak 170%, iaitu kawasan-kawasan Zul invest dulu adalah kawasan breakout. Zul ada buy di kawasan ni, kemudian kawasan ni Zul all in, itu bulan hujung bulan 9 Zul all in. Untuk di Bitcoin tak all in, tak habis lagi. Zul nak target 10k tapi Zul hanya jumlah 35k saja. Yang lain-lain altcoin macam Ethereum tu dah all in. Kata altcoin yang lain juga Zul dah all in, dapatkan Zul punya target coin. So tahun yang cantik untuk beli, dan tahun depan insyaAllah kita akan dapat tunggu. Kalau dapat big correction ni, insyaAllah tu akan another all in untuk second time untuk top 10 pula. So let's go, kita pergi ke keruangan komen untuk semalam. So salah tu, tolong tengokkan NIR dan CKB 2025 ataupun buran nak sampai mana. So CKB
So untuk altcoin kita perlu ingat altcoin hari ni dia akan bulan awal tu atau meaning ada bulan 2020 tahun 2025 tu, yang kekal mungkin pertengahan bulan, ada bulan 5, start bulan 5 tu mostly kita dah perlu tengok untuk di kuartal altcoin, dan kita perlu start exit. So untuk start exit tu, tapi untuk currently kita tengok tahun untuk di CKB kita nampak price itu di dalam kawasan harga opening ataupun kawasan base ni, dan kita masih lagi dalam kawasan base dan price dalam kawasan falling channel. So ini adalah good position untuk all in. So kalau all in kawasan ni, apa anda perlu expectation untuk tahun 2025? So kita boleh target last high to last low. Expectation kita akan ada major resistance Fibonacci, kemudian kita akan tarik ini, kita letak. So now kita tahu dah inilah Fibonacci. Break saja ni kita target quarter price must be adalah early 1.6. So 1.6 tak masalah, expect boleh dapat dalam 7 sen. Kemudian kita tengok lagi, kita tengok secara keseluruhan masa 25 tu, kalau dapat form point tu lah kalau maksimum 08, dan boleh pergi lagi. Tapi apa pun at least dalam 7 sen, dan kemudian tu kita akan monitor 2.6, 3.6 dan 4.2. So 1.6 tu aku kata must be hit lah. So another level-level pun adalah rezeki untuk tahun depan. So kat sini kalau nak buat targetal, boleh juga nak buat targetal. Kita ada high yang ni, kemudian kita ada high yang ni, kita letak kawasan tu, kemudian kita akan tengok timeline. Tetapi timeline 2025 cakap lah, tak perlu, aku kata tak expected kita boleh tunggu sampai ini dah Julai pertengahan. Tu pertengahan tu pun dah sampai kawasan ni, mungkin breakout, mungkin dah sampai ke kawasan ni. Kalau lebih 4.2 dah sampai kawasan ni pertengahan tu, so min dalam kawasan 30 sen ke 20 sen, tu min kita dah boleh exit market. So tak perlu tunggu untuk sampai hujung tahun. Sebab apa, altcoin selalunya kalau ikutkan kata data-data lepas, altcoin selalunya dia akan bulan awal lah, dalam bulan 5 tu ada dah all time high dah. So kalau berlaku correction tu, correction yang besar lah, correction sampailah hujung tahun tu, dan Bitcoin start drop dan altcoin akan drop lagi teruk. So itu untuk di CKB. Kemudian satu NIR. So NIR untuk 2 minggu ni aku kata akan naik dengan drastic. Tu kita nampak breakout aku kata kita punya falling channel tu dapat aku kata shift pump. So tak mengejutkan, NIR adalah aku kata satu ada fundamental yang strong. Tu tak mengejutkan dia berlaku kenaikan, seperti mana macam juga kan tu dapat boleh agak untuk di Polkadot AVAX. So NIR pun aku kata walaupun tu tak agak, tapi kalau ada yang tanya sebelum ni, so NIR pun aku kata memang tak, aku kata mengejutkan berlaku kenaikan. So dah berlaku kenaikan, kita dah sampai 1.6, kali berlaku sikit rejection di 1.6. So 1.6 ni kita nak tengok movement seterusnya adalah dengan keadaan semasa. So expected kita akan nak tengok sedikit aku kata cooling down ataupun sedikit pattern untuk another continuously pattern untuk berlaku kenaikan. So daripada ni last low last high kita boleh dapat support di kawasan ni. Kalau drop sikit below, so good untuk another position. Tapi untuk NIR protocol NEARUSDT, so NIR protocol kalau tanya tu untuk long term ataupun untuk dia punya target, kita akan tengok kita ada sebelum ni dia letak target lah, iaitu Fibonacci at least 1.6 kita boleh dapat dalam kawasan ni. So kalau ni invest bawah ni $32 aku rasa dalam tangan lah. Tapi untuk maximum trust expected dalam 72 sen, $72 ke 83. So mana-mana dalam telan ni. So ini boleh sampai $30 boleh dapat. So dalam around dalam $70 tu adalah kuartal kita punya target. So tengoklah berdasarkan tengok mana-mana kalau di touch, mungkin price naik dulu sampai kawasan, tiba touch kat kawasan 2.6 sikit dia. So ini kita ikan exit semua position, tak perlu tunggu kat 70 80. So takat mana kita boleh dapat kuartal dia punya stretch, kat situ nanti kita akan exit market. So itu untuk NIR protocol. Kemudian next comment, so review ARB dan Link bila sesuai untuk all in. So ARB dan Link, Chainlink kalau ikutkan dah terlepas untuk Chainlink ikutkan dah terlepas untuk all in. So nanti tu akan tunjukkan. So Chainlink ni kalau ikutkan harga dah naik. So kawasan all in itu adalah kawasan channel ni. So macam mana Chainlink ni sebelum sendu je lama sideways lah ni, kalau almost dalam tengah tahun, daripada Mei 22 sampailah kuartal Oktober 23. So almost 1 tahun dia sideways kalau ikutkan dalam bulan lah, dalam masa bulan tu almost adalah sama, walaupun ada sedikit bulan 21, sedikit tahun 22 dan 23. So ini kalau ikut tempoh tu almost setahun juga di sideways kawasan ni. So kita ada base, so ini kawasan all in. So siapa yang all in kawasan ni, Zul pun ada buy juga sikit itu.
kerana dah kau kata profit tapi price dah berlaku kenaikan. So next position, kalau tajuk juga next position all in, so kita perlu correction yang selalu dapat lah, last low last high, dan sekiranya price dapat berlaku rejection kawasan ni, so nak dapat rejection ni mungkin kalau ikut, mungkin tinggi sikit kalau dia naik lagi, ataupun untuk next year bulan 2 bulan 3 aku kata Bitcoin start correction tu, Chainlink boleh drop balik dalam kawasan below ni, iaitu kawasan ni base. So kita akan dapat apa, breakout dan retest. So boleh dapat balik dalam kawasan ni, ataupun dalam kawasan almost dalam plus minus lah $10. So ini adalah kawasan all in terakhir sebelum dia take out. So ini pun tu akan tunggu macam mana kan. Tahun depan tu akan target top 10. So tu ada target lagi untuk all in to Chainlink. Ini adalah tu expected tu akan all in mungkin dalam 2,000 3,000 lagi. Tu tak letak target berapa coin tu nak, tu target dalam jumlah. So tu expected dalam ada 2,000 lagi untuk Chainlink. Kemudian untuk lain-lain altcoin top 10 Polkadot, Bit pun mostly dalam sama kat dalam 2,000 lagi. Itulah tu punya target. Kalau ada rezeki lebih tu akan all in. Aku kata boleh lebih. Tu itulah untuk Chainlink tu akan tunggu untuk ini. Kalau dapatlah. Kalau dapat rezeki tu akan buy. Kalau tak dapat dia net, biarkan dia naik. Expected dia akan bagi dia punya portfolio profit. Sebab apa, dia dah ada position sebelum ni. So itu untuk Chainlink. Kemudian satu lagi untuk ARB USDT. So ARB tu tak ingat, tengok jap chart dia. So ARB sama juga dah ikutkan all in tu lah kawasan support. Price dah naik ke kawasan resistance. So kali ni adalah tunggu je kalau dia berlaku pump lah. Tapi kalau berlaku correction untuk di Bitcoin tu, kalau ikutkan di Bitcoin tu ada expected untuk boleh minor correction untuk berlaku pump 50. So apa yang berlaku ARB ni, apa yang tu expected boleh berlaku adalah price ni boleh pergi ke 1.6 dulu sebelum correction, kemudian baru ada berlaku kenaikan. Tu untuk all in tu dah terlambat. So ARB ni tu sarankan untuk anda DCA saja. Unless anda untuk long term tak kisah buy di kawasan ni. Tu kalau nak all in tak masalah, all in kawasan ni. Tapi kalau price drop sikit, tak perlu panik. Tu anda boleh monitor lagi, dan breakout ni expected more higher ke atas. So anda perlu ambil, aku kata risk lah, kat risk. Anda buy di kawasan resistance. Tu bila buy di kawasan resistance, aku kata anda perlu untuk short term mungkin akan sedikit negatif. Kemudian tapi untuk long term expected boleh berlaku kenaikan. Tapi anda perlu kaji juga fundamental. Secara teknikal kita tahu mungkin dia boleh fail, kita mungkin sideways saja, tak pasti. Tapi yang terbaik yang itu adalah dalam kawasan support ni. So itu untuk DRRB. Kemudian next comment, salah tu tengok file tu nak start DCA. So Filecoin nak start DCA. Filecoin kalau ikutkan nanti jap. Ini Zilliqa Filecoin. File ni ada juga tu nak beli tu, tapi tak boleh beli lagi. Sebab apa? First kali sebab adalah aku kata fundamental dia dah dua kali file ke Zilliqa tu, tak lupa yang mana satu yang dah kena hack 2 kali tu. Tu rasa Zilliqa kot ke Filecoin. Rasa Filecoin, tak ingat mana. Tapi ikut secara teknikal kita dah ada itu breakout ni, tapi breakout pun tu tak expected tinggi sebab ada case tu lah. So breakout kena sideways lagi, masih lagi below harga opening, tapi agak mahal. Sebab tu tak aku ada tumpukan sangat sebab harga dia agak mahal. Tapi kalau ada anda beli sebelum ni, average anda tinggi, so now adalah consider good time untuk anda DCA untuk reducekan anda punya average. Kalau anda first timer beli, tak ada masalah, anda boleh beli, kaji punya fundamental. Cumanya dekat sini anda perlu aku kata ada sebab apa, Filecoin ni tak selalu tak lupa mana satu fundamental Filecoin Zilliqa. Tu tak ingat yang ada case 2 kali hack tu. Filecoin ke Zilliqa tu tak pasti. Kalau lah Filecoin tu meaning normal apa yang berlaku kali, tak banyak investor tengah masuk. Sebab apa? Tapi sooner or later ada nampak opportunity untuk berlaku kenaikan. Sebab apa? Ini adalah down channel, daripada downtrend berubah jadi uptrend. Tu Zilliqa juga, Filecoin juga kata ada, aku kata dia punya fundamental untuk yang lama bagus, cuma ada isu tu lah. Tu tak pasti. Tu tak pasti isu yang tu sebut tu Filecoin atau Zilliqa, tu pun dah tak ingat. Dah tertukar antara dua coin tu. So itu untuk di Filecoin, boleh start DCA untuk long term. Kemudian next comment, thank you tu review Zilliqa dan DGB okay, Zilliqa lah lang. Tengok Zilliqa pula, mungkin kalau tu tengok chat mungkin tu ingat ke. Zilliqa Bitcoin sama Zilliqa ni. Tu kan Zilliqa tak ikut Zilliqa kot yang kena hack tu. So Filecoin tu tak ingat lah. So kod di Zilliqa macam kan kawasan, kalau ni sama juga kita dah falling channel. Sebelum ni pun kita ada falling channel ni sebelum bulan tahun 2021. Ini pun sama. So dah pun breakout. So mungkin sama juga breakout ni tak expected untuk breakout dia akan huge pump. Expected mungkin dia sideways sebelum next pump tu pun sampai mana kalau ikutkan target tak tinggi mana pun. So expected boleh sampai almost dalam kawasan
dalam 30 sen saja. So react. So tak tinggi mana tapi masih tak, walaupun tak tinggi, dia harga murah 2 sen. Bila harga murah 2 sen, so kita boleh beli jumlah coin yang banyak. So bila jumlah coin yang banyak, so ini kenaikan tu ada profit tu lebih banyak untuk coin ni berbanding. So ni kalau anda letak RM1,000 dekat sini, RM1,000 di Bitcoin, so kat sini lebih beruntung banyak lah. So ini divide kan. Mungkin anda invest juga RM1,000 kat Bitcoin, kat sini pun ada invest juga RM10. So ini dua-dua bagi profit, tapi yang secure-nya adalah Bitcoin, yang ini adalah lebih berprofit. So anda perlu take risk lah. Macam tu sebab kenapa tu tak invest di satu tempat. Sebab apa? Misalkan walaupun coin-coin kecil ni akan memberi kuarter profit yang banyak lah berbanding juga di Bitcoin. Bitcoin dan altcoin ataupun top 3 tu adalah lebih secure. Lebih secure, tapi untuk untung banyak kita perlu invest coin-coin yang macam ni lah. So untuk ialah ini Delika. Kemudian next ke DGB USDT. Tak ada tu kat Bybit tak? Tak kat mana tak, lupa DGB ni. Oh, DGB sebelum ni 1000. Okay, dia falling channel. Okay, aku consider boleh start DCA, tapi make sure harga below opening. Tak boleh 3 sen dah sen lah. Ikutkan yang ni 3 sen harga below opening. Masih yang boleh, so mending consider boleh start DCA lah. So later dia akan naik. So sama ada cepat atau tinggi, cepat atau tinggi, atau kuartal naik dengan banyak atau sikit, tu bergantung pada fundamental. Tapi dah boleh start daripada downtrend betul balik uptrend. So next comment dah ada. So rasa itu aja untuk pagi ni. Sebelum tu akhiri, tu nak tengok untuk chart di dominant. So dominant BTC ni akan quarter effect. So BTC dominant menunjukkan sebelum ni Zul ada target untuk price sampai 56, ikutkan tak sampai lah, ikutkan dia hanya sampai 55. So plus minus, kalau plus minus kalau ikutkan plus minus consider nak sampai kawasan ni berlaku rejection. So now adalah dominant BTC tengah drop. Sebab tu kita tengok Bitcoin tak ada sebarang movement sangat. So 1-2k saja plus minus. Altcoin yang lain semua nak retik. Sebab apa? Kejatuhan BTC dominant. So kita masih ada berlaku ni. So untuk di next bulan adalah jangkakan untuk Bitcoin breakout telan hijau ni. Breakout telan hijau ni mini kita akan nampak untuk Bitcoin akan start mendominasi market dengan tinggi. So mini akan anda boleh invest 50%, 60% anda punya modal ke dalam Bitcoin dan Ethereum. So dia akan melaju sebenarnya, tapi 40%, 50% lagi adalah anda invest untuk di altcoin. So dividekan anda punya portfolio, jangan invest pada satu coin saja. Tu minit untuk di Bitcoin, untuk expectation kan ada huge kenaikan. So kenaikan untuk di BTC dominant ni, iaitu nanti tu akan pergi weekly. So anda akan nampak. So yang ni, so daripada kita ada last high, last low ini, kita ada sampai ataupun untuk at least last high ini to last low ini, kita ada almost dalam kawasan 60%. So untuk Bitcoin naik ke 60% dan juga ke kawasan almost 70%, itu dah consider big untuk Bitcoin. So kenaikan yang tinggi dalam kuartal dominance market. So kalau even dia naik sampai ke kawasan 70% pun dah consider Bitcoin buran yang dasi, ataupun naik lebih ke 70% pun dah consider tinggi. So itu ada expectation kan untuk next bulan masa Bitcoin tengah hyper, expected untuk dominant sampai 60% dan 70%. Dan masa tu nanti kita tengok juga masalah kan dah dia bukan naik dengan trade. So dia ada naik sideways. So masa sideways tu untuk altcoin, naik untuk Bitcoin balik, sideways untuk altcoin. So macam tu, Bitcoin altcoin. Tapi secara keseluruhannya kita nampak Bitcoin akan dominasi market balik, mendominasi market balik dalam 60 ke 70% untuk dive untuk bulan tahun 2025 ni. So guys, waktu itu saja untuk sedikit data untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Jangan lupa like dan subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa dalam review. Assalamualaikum. Bye bye.